Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca ramai-ramai di Jumaat dah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Baik, iaitu bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ataupun meminta kepadamu agar dapat berbuat kebaikan, agar dapat berbuat kebaikan. Yang kedua, Nabi minta supaya aku memohon kepadamu agar, maknanya aku dapat meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah wa hubbal masakin, supaya Allah campurkan dalam diri, iaitu mencintai orang-orang yang miskin. Kemudian kita baca sambung sikit lagi. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatun, wa idza aradta bi'ibadika fitnatun faqbidni ilaik ghairu maftunin. Dan bila engkau menghendaki suatu fitnah kepada hambamu, fitnah maksud dia ujian, fitnah sini maksud dia ujian, maka wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah, maknanya tidak terkena ujian. Hadis ni adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di hadis ni di antara yang dibaca oleh Nabi atau doa ni antara doa yang dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah doa ni maknanya di antara doa yang kita minta kepada Allah. Nanti kita akan masuk dalam grup WhatsApp Masjid Amin, insyaAllah. Baik, untuk yang kemudian di Jumaat kita sambung kitab kita ni, Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i, jilid yang ketiga, iaitu dalam Kitabul Wasiyah, dalam bab halangnya pusaka, dalam bab halangnya pusaka. Baik, pengertian halangnya ataupun definisi halangnya menurut istilah muka surat 83, halangnya bermaksud kewujudannya, maknanya adanya dia mewajibkan ketiadaan yang lain. Mewajibkan ketiadaan yang lain, maknanya kalau dia ada, orang lain tak boleh, orang lain sakut ataupun orang lain terhijab dengan ada dia ni. Ini maksud halangnya. Tetapi ketiadaannya tidak menghalang kewujudan ataupun ketiadaan sesuatu. Contohnya iaitu perhambaan. Ini kerana kewujudan perhambaan pada seseorang ialah mewajibkan bahawa dia tidak berhak menerima pusaka, tetapi ketiadaannya tidak bermakna dia wajib menerima pusaka ataupun sebaliknya. Ini berkenaan dengan definisi halangnya. Terdapat sebanyak 3 halangnya daripada menerima pusaka, iaitu yang pertama, segala bentuk perhambaan. Ianya merupakan kelemahan hukmi yang wujud pada seseorang kerana kekufuran. Contohlah kita kata sini, orang yang tidak mahu untuk masuk Islam, dia tak boleh masuk Islam, maka menyebabkan dia ni ditawar, dia jadi hamba. Ini di antara salah satu daripada sebab.
terdapat dua sudut berkaitan dengan halangan dalam bab hamba ni. Seorang hamba tidak boleh mewarisi harta, kerana jika dia boleh mewarisi, sudah tentu harta yang akan diwarisi akan menjadi miliknya. Maknanya hamba ni memang seperti mana yang telah kita baca pada minggu lepas. Maknanya kalau bekas tuan dia tu mati, kalau dia tu mati, hamba tu mati, maka bekas tuan dia ataupun orang yang membebaskan dia ni, maka dapat terima saka dia ni. Tetapi kalau bekas hamba dia, bekas majikan dia ataupun bekas tuan dia mati, maka menyebabkan dia ni tidak boleh untuk mewarisi harta pusaka bekas tuan dia. Baik. Maknanya kalau dia mati, harta dia ni boleh kepada bekas tuan dia. Tapi kalau tuan dia mati, maka dia tidak dapat mewarisi harta daripada bekas tuan dia tadi. Baik. Ini yang pertama. Ini kerana hamba juga merupakan orang yang asing kepada si mati. Maknanya sini tidak ada pertalian, tidak ada pertalian darah. Walaupun kita kata sini baik zawil arham, baik kaum kerabat, ataupun dalam masa yang sama, baik yang berkait dengan waris. Dua-dua ni tak ada pertalian berlaku dia. Baik. Kemudian, hamba juga tidak boleh mewariskan hartanya kerana dia tidak memiliki apa-apa. Malah harta dan dirinya sendiri adalah milik tuannya. Hamba ni diri dia, harta dia ni adalah milik tuan dia. Dia tak ada berapa. Walau bagaimanapun, bagi hamba muba'ad, muba'ad, sebut ada jemaah sekali, biar bunyi arak sikit. Muba'ad, baik, iaitu hamba yang merdeka pada sebahagian dirinya. Sebahagian diri dia ni merdeka. Sore ni senyawa. Kalau insurans polisi ada. Tapi disebabkan mana kita nak beli hamba ni, maknanya kita nak boleh tu, kita pakat dua orang. Bolehlah dia. Tetapi si A kata tak apalah, demo kira merdeka lah, lek pihak hamba. Maknanya tuan dia hak mula-mula ni. Tapi tuan dia hak yang kedua kata dak, hamba dak, demo baru lepas. Jadi lagu mana nak buat? Sebahagian dia bebas, sebahagian lagi dia masih lagi hamba. Sebahagian lagi dia ni dah merdeka. Baik. Memang kalau lo ni tak ada ni. Tetapi lepas-lepas pada ni, sebelum berlakunya kiamat, hukum ni akan ada balik. Ada. Maknanya sekarang ni macam tertangguh. Tapi dalam masa yang sama, kita kata sini dari bab hukum perhambaan ni tetap termaktub. Baik. Kemudian, dan menjadi hamba pada sebahagian yang lain. Maknanya tu dia dua orang. Sore tu kata dia bebas, sore lagi kata dak, dia masih hamba. Hamba kepada tuan dia. Maka dia boleh mewariskan hartanya berdasarkan bahagian yang dia merdeka, dan harta tersebut hendaklah diserahkan kepada warisnya. Jadi contohnya lagu mana kerja buat dia. Maknanya hari hak dia bebas tu, bebaslah dia pergi kerja apa semua, tak terikat dengan tuan dia. Tapi hak hari keesokan tu dia akan jadi hamba, tak boleh kerja buat, tak boleh memiliki harta dan sebagainya. Dia kena ikut gapo dia hak tuan dia telah tetapkan. Baik. Itu yang pertama. Maknanya sini halangnya pusaka yang pertama iaitu segala bentuk perhambaan. Yang kedua iaitu pembunuhan. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta. Pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh. Sama ada seseorang itu membunuh dengan niat ataupun sebaliknya. Sebaliknya maknanya tanpa niat. Dia membunuh tanpa niat. Lagu mana membunuh tanpa niat ni? Aksiden contoh. Ayah ni ataupun anak ni naik motor gerah. Ayah dulu nak pergi masjid. Budak muda lah ni ke? Merah bagi dia. Merah tu bagi orang lain, hijau bagi dia. Maknanya merah oleh orang tu, oleh dia hijau. Itu pun berlaku.
Bos dia molek lihat ayah dia hijau ni, dia pun mai kau ni adong tepuh ayah sendiri. Tak sengaja. Sengaja tepuh api itu sengajalah, tetapi bukan niat dia untuk membunuh. Baik. Maknanya kena ingatlah tak boleh tu. Ada? Tak ada gia untuk dia, terhalang disebabkan pembunuhan tak ada. Maknanya sini kalau bunuh dengan dia sama telah dah. Hak tidak dengan niat pun kena dah. Apa tak lagi dengan niat. Maka dikata sini sama ada dengan hak ataupun tidak. Ini termasuklah jika beliau menjatuhkan hukuman bunuh ke atas si mati. Tu qadhi contoh. Tak tu qadhi. Dia ni kita kata sini suku sakat kepada orang yang bersalah ni. Jadi sekarang ni dia nak jatuh hukum dengan kesalahan yang sepatutnya hak waris dia buat ni daripada masa yang sama, asalnya dia ni layak untuk memiliki pusaka daripada dia ni. Ada gia untuk dia saka. Tapi qadi tu pun jatuh hukum. Maknanya hukum dia berapa dia? Bunuh. Gantunglah sebab mengadah-adah dan sebagainya. Memang sabit. Kanun kesaksian berapa? 302 ke berapa? Baik. Maknanya sini apa lagu mana? Lagu mana nak buat? Dia panggil dia akta dadah merbahaya. Tak. Apa lagu mana nak buat? Suruh lain jadi tak qadi. So qadi lain tu hari tu selesai lah. Sebab sekarang ni ini melibatkan hukum. Sekiranya dia yang menjatuhkan, maka menyebabkan dia pun tak boleh. Tengok disebut sini. Ini termasuklah jika beliau menjatuhkan hukum bunuh ke atas si mati. Dia jatuh disebabkan dia tu qadi ataupun kita kata sini hakim, mahkamah syar'i ataupun sebagainya, sivik sekalipun. Ataupun beliau memberi sokongnya, iaitu tazkiyah. Tazkiyah ni maknanya kalau budak nak ngaji ni biasa dipanggil tazkiyah lah, surat sokongnya. Tapi dia ni yang memberi sokongnya kepada saksi tersebut. Tidak salah dia menjadi saksi. Tapi asbab daripada itu maka dia tidak dapat, maknanya terhalang walaupun pada asalnya boleh. Walaupun pada asalnya boleh. Ini kerana pembunuhan dianggap memutuskan hubungan persaudaraan. Dan hubungan ini merupakan salah satu sebab yang membolehkan pewaris mewarisi harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil qatili syai'un." Pembunuh tidak layak untuk menerima apa-apa harta pusaka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wala yarithul qatil." Dan pembunuh tidak boleh mewarisi harta pusaka. Jelas tak? Maknanya ni halangnya yang kedua. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Walau bagaimanapun orang yang dibunuh boleh mewarisi harta pembunuhnya. Orang yang dibunuh boleh mewarisi harta pembunuhnya. Contohnya, ni cerita ni aja main ke? Tak. Lagu mana ni? Tengok contoh, bagi kita faham. Apabila seseorang anak contoh mencederakan bapanya, kacik. Tak ada sanggup teh ayah ni mati ni. Ataupun kalau teh betul pun memang nak suruh mati cepat nak betul. Dah. Baik. Dia cedera ke ayah dia sehingga menyebabkan kematian ayah dia. Walau bagaimanapun anak ini mati terlebih dahulu sebelum bapanya. Anak dia mati disebabkan hak anak dia teh tadi. Tapi rupanya demo ni mari katak mati anak dulu. Jelas. Ayah tak mati lagi ni, duk ngak. Hidup lagi ni. Jadi sebab daripada anak dia kata ayah menyebabkan kematian. Tapi sebelum ayah dia mati, orang lain mari kata anak dia tadi sehingga menyebabkan anak dia dulu mati. Tak ada ayah lagi mati. Jadi mati anak ni ada tu, maka ayah dia boleh. Daripada hak mula anak dia tadi. Sebab bukan ayah dia bunuh anak dia. Anak dia yang ia buat kecederaan menyebabkan ayah dia ni mati. Jelas. So beginning lah kita ngaji baru ni. Bak apa dia? Ayah duduk hospital ngak. Anak ni kelik.
Kelik-kelik tengah jalan tu khabar-khabar accident, mati belakang. Semua mati. Sedangkan ayah dah lewat ni agak kau pernah pasal gun ni. Ya. Gagah kau gun ni kali kau tak ada dah pun. Tak, ni gagah ngak ni. Ngak. Tu di antara contoh lah. Ni dah kita kata kitab fiqh. Tak. Kadang-kadang masalah dibawa tu maknanya menung tajuk mula-mula. Bila diterang tu, okey, faham. Maknanya tadi, ayah boleh mewarisi harta daripada anak. Walaupun anak dia tadi, kita kata melakukan kecederaan yang menyebabkan ayah dia ni membawa kepada ajal. Baik. Seterusnya. Kerana dikata sini, dengan ini si bapa boleh mewarisi harta si anak yang membunuhnya, kerana tiada sebarang halangan yang menghalang beliau daripada menerima pusaka anaknya. Maknanya walaupun tak lama lepas pada tu baru meninggal, jadi dia kena bagi bahagia dulu. Lepas tu hak bahagia ayah tadi bagi balik untuk anak-anak yang layak untuk terima. Baik. Yang ketiga, perbezaan agama antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, manakala orang Islam pula tidak boleh mewarisi mewarisi pusaka kepada orang kafir, kerana hubungan antara mereka telah terputus. Kerana hubungan di antara mereka telah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah." Seseorang muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir, dan seorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kes ini, murtad juga dianggap kafir. Murtad juga dianggap kafir. Orang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara iman kita sehingga ke akhir hayat. Orang yang murtad tidak boleh mewarisi pusaka dan tidak boleh diwarisi. Lepas tu harta dia ni lagu mana? Harta dia ni, malah hartanya dianggap sebagai harta fai. Fai ni maknanya harta rampasan yang tidak berlaku peperangnya. Dia macam kira harta rampasan perang lah, tapi yang tidak berlaku peperangnya, dikira lagu tu. Dan juga diserahkan kepada Baitul Mal, sama ada harta tersebut diperolehi ketika masih Islam ataupun setelah daripada dia murtad. Ataupun setelah daripada dia murtad. Bagi orang kafir, mereka boleh mewarisi harta waris mereka sekalipun berbeza agama. Tadi kita bicara Islam, kafir. Sekarang ni sama-sama dia belah mana? Contoh, seorang Kristian boleh mewarisi pusaka orang Yahudi. Orang Yahudi boleh mewarisi pusaka orang Majusi. Manakala orang Majusi boleh mewarisi pusaka penyembah berhala. Dan begitulah sebaliknya. Sama-sama dia ni, kira boleh berlaku. Dalam soal pusaka, semua orang kafir adalah dikira sama sahaja. Maknanya sini millah wahidah. Maknanya dia orang ni kesatuan, serupa berlaku, musyrik berlaku. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Oleh itu bagaimanakah kamu dapat dipesongkan daripada kebenaran? Surah Yunus ayat 32. Baik. Walau bagaimanapun, ni ada pengecualian. Dalam kes hak pusaka sesama kafir, kebanyakan ulama fiqh mengecualikan hak pusaka antara kafir zimmi dan juga kafir harbi. Maknanya kafir zimmi ni orang hak duduk bawah pemerintahan Islam.
hak tidak kobek, hak tidak buat kucak kosi. Deh. Berbeza dengan harbi. Hak berkhianat dan sebagainya. Baik. Mereka berpendapat bahawa kafir zimmi dan juga kafir harbi tidak boleh mewarisi pusaka antara satu sama lain, sekalipun mereka menganut agama yang sama. Maknanya tengok semula dia duduk di pemerintah mana, tengok situ pula. Contohnya antara orang-orang Yahudi, kerana hubungan wala antara mereka telah terputus, seperti mana Imam Ar-Rahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syairnya, wa yamna'u syakhsa minal mirathi wahidatun min ilalin thalathi. Situ tu wahidatun dah, bukan walhidatun. Riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yakini. Iaitu bermaksud Rahabiyah yang dikarangnya dengan bermadah, seseorang itu dilarang mewarisi pusaka kerana 3 sebab berikut: hamba, membunuh, dan perbezaan agama. Hendaklah kamu faham kerana syak berbeza daripada yakin. Ni di antara kita kata sini bait-bait dalam syair Rahabiyah. Dah, dia ada lebih kurang 100 lebih dia punya bait syair dia berkenaan dengan ilmu faraid. Baik. Selesai kita berkenaan dengan 3 golongan yang terhalang daripada mendapat pusaka, yang terhalang daripada mendapat pusaka. Ada yang kita kata sini pada asalnya memang tak boleh. Dia ada yang pada asalnya boleh, tetapi sebab-sebab yang menyebabkan dia tidak boleh. Maknanya di antara sebab pembunuhan, dan juga yang keduanya mereka yang murtad. Dan mereka yang murtad yang pada asalnya boleh, tapi disebabkan dia ni pembunuh, dan yang kedua dia ni dalam masa yang sama keluar daripada agama Islam, maka menyebabkan dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka peninggalan mulah ni. Baik. Tajuk yang seterusnya ahli Jumaah, kita masuk dalam bab pewaris lelaki dan perempuan. Maknanya sini kita start masuk dalam bab orang lelaki ataupun pewaris, ataupun yang boleh mewarisi. Laki-laki yang boleh mewarisi, terdapat 10 golongan lelaki yang boleh mewarisi harta melalui keturunan, perkahwinan, dan juga wala. Apa dia maksud wala? Perhambaan. Iaitu yang pertama, anak lelaki dipanggil al-ibn. Dah? Al-ibn iaitu anak jatah. Mudahnya anak jatah. Yang kedua iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki, iaitu ibnu ibn. Maknanya sini anak kepada anak jatah, jadi cucu. Dan juga wa in nazal, ke bawah, maknanya cucu, cici, hak asal lah ni. Yang ketiga iaitu bapa, al-ab. Al-ab, bapa. Yang keempat al-jad, iaitu datuk, iaitu bapa kepada bapa dan ke atas. Ada bapa kepada bapa dan wa in ala, ke atas. Tak kira lah kat mana ada lagi. Ada orang kita dah, cucu ada dah, ciak ada dah, dia ni ada lagi. Dia panggil apa dia? Ayah, tok, nye. Atas pada nye, nyo. Tak ada orang muka, tak ada orang ada. Kau ada hok nu atas pada nye nu ada lagi ada ke? Sekala galik tak ada. Dak, pamoga learning ni dengan umurnya tak panjang.
Dia makanan macam-macam, makanan pelik-pelik. Tak? Jadi umur orang kita ni pendek. Dia tak manja. Kalau mungkin orang dulu ada lah. Tak? Orang lama dulu panjang dia punya umur. Ataupun umat-umat kepada para nabi yang terdahulu. Umur panjang tu. Dah? 900 tahun. Ada. Baik. Kita lah ni pun kadang-kadang anak kecil tu ayah tak ada dah. Dah? Anak kecil tapi ayah tak ada dah. Baik. Kemudian sebenarnya boleh ngapa sini ni? Ibnun, anak. Ibnul ibn, cucu. Al-ab, ayah. Al-jad, datuk. Boleh ahli Jumaat? Tak, kita soal sorang-sorang minggu depan. Nombor 5. Saudara lelaki al-akh, maknanya sini adik-beradik lah, adik-beradik. Saudara lelaki seibu sebapa, seibu. Semua tu layak. Dah? Syarat dianya saudara lelaki. Syarat dianya saudara lelaki. Baik, maknanya adik-beradik lah. Baik mak ayah tolak, baik ayah jah tolak, baik mak jah tolak. Ada? Baik. Al-Quran telah meletakkan hak mutlak kepada semua saudara lelaki untuk mewariskan harta. Maknanya bahagia adik-beradik ni tak kena rusing. Kalau dia tidak termasuk daripada salah satu hak tajuk sebelum tadi kita dengar. Pembunuh dan juga murtad. Moga hamba tidak ada. Baik. Walau bagaimanapun hak mereka berbeza mengikut kedudukan. Cuma ada walaupun dia tu ada, tetapi bahagia dia ni ada boleh lebih, ada boleh kurang. Mengikut kepada keadaan dia. Seibu sebapa dulu, sebapa baru seibu. Baik. Itu yang kelima, dah, yang kelima. Yang keenam, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu. Anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Siapa dia ahli Jumaat? Anak saudara. Dah? Anak saudara. Dia panggil ibnul akh syaqiq. Syarat dia seibu sebapa. Kemudian dan sebapa, iaitu ibnul akh min jihatil ab. Maknanya dari ayah. Sebapa. Baik. Keadaan ini berbeza. Maknanya siapa dia tak ada sini? Seibu tak ada. Tidak support adik. Tidak support adik-beradik tadi. Maknanya anak saudara ni seibu sebapa, kedua sebapa. Seibu tak ada. Kemudian keadaan ini berbeza dengan anak lelaki kepada saudara lelaki, iaitu seibu. Ibnul akh minal kerana dia termasuk daripada golongan zawil arham. Dia tidak panggil waris. Hak ning dia panggil kaum kerabat. Dia tidak panggil al-irth. Dan tidak berhak menerima pusaka secara fardu. Jelas dah? Maknanya hak sini tak ada dah. Hak tidak termasuk daripada semua. Hak anak saudara. Hak anak saudara jatuh ni. Baik. Nombor 7. Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Maknanya pak saudara lah. Pak saudara sebelah ayah, syarat dia seibu sebapa. Dia panggil al-am syaqiq. Maknanya adik-beradik ayah. Adik-beradik kandung ayah. Semak saya. Kita ngaji dah dulu bahasa Arab. Mana pelajar kita bahasa Arab? Syahid. Mana lama dah ustaz tak mari. Baik. Ustaz lama dah tak mari ngajar bahasa Arab. Baik. Al-am ni amun. Pak saudara li ayah. Dah? Kalau khalun pak saudara alik mak. Hak kita bicara ni al-am pak saudara alik ayah. Syarat dia seibu sebapa. Baik. Dan juga yang kedua iaitu
Al-ammu syaqiq dan juga sebapa. Al-ammu minal ab. Maknanya sini pak saudara saya. Keadaan ini berbeza dengan bapa saudara sebelah bapa seibu. Ahli ayah tapi seibu, bukan sebapa. Baik. Iaitu al-am minal maka dia tidak berhak menerima pusaka secara fardu kerana dia termasuk dalam golongan zawil arham, iaitu kaum khabar, bukan waris tadi, al-irth. Baik, maknanya tidak termasuk daripada orang yang dapat mewarisi. Tu yang ketujuh. Boleh lagi kali Jumaat, kau kena berhenti dulu. Jeng minggu depan kita bawa roti. Ya kena buat jadual ada. Kena buat jadual baru mudah nampak. Bismillah. Baik. Seterusnya. Tak apa, kita pergi slow-slow biar nampak dulu, dah. Nombor 8. Anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Dia panggil ibnu am asy-syaqiq. Syaqiq ni maknanya seibu sebapa. Syaqiq ni maknanya seibu sebapa. Ibnu am anak kepada pak saudara jantan kita. Anak jantan kepada pak saudara kita, li ayah. Jelas. Maknanya sama dengan sepupu. Dah, sepupu. Maknanya sepupu boleh. Cuma tengok jugalah sepupu lek mana. Dia ada bak dia pula. Nama mari-mari dia ingat kau boleh ni, mari bahasa pinggir apa boleh ajak minum teh. Mana tak ada gaya rupanya. Dia ingat semua sepupu boleh. Dok, kalau semua ni hak atas ni ada, tak boleh tu. Ayuh, datuk, ada cucu, ada cicit, ada adik-adik jantan, ada. Sepupu jauh tu. Kira jauh. Ada sebab yang dia ni terhijab. Begitu juga pak saudara. Kalau dia ni ada anak, sakut juga tu. Maknanya berharap saja adalah tak apalah ajak minum teh. Mana? Nak buat mana? Dak. Kemudian dan yang keduanya sebapa, iaitu ibnul am minal ab. Sebapa. Maknanya sepupu jantan hak daripada ayah tula. Hak daripada ayah tula. Baik. Keadaan ini berbeza dengan anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu. Ibnu al-am minal Maknanya sini sepupu hak jantan, sepupu dia sebab apa dia? Sebab emu. Bukan li ayah. Maka dia kata sini dia tidak berhak menerima pusaka secara fardu. Tidak berhak. Kerana dia termasuk dalam golongan zawil arham, iaitu kaum khabar. Moga ada hak jantan, moga ada hak puan. Baik. Ni yang ke-8. Nombor 9, hak tidak rusing suami, zauj. Ni tak usah rusing. Dah? Tak usah rusing. Akad nikah tu ialah selalu dah. Tak, walaupun hak kita ngaji minggu lepas guana, tak ada duduk sekali. Tak. Ataupun tak ada duduk berdua tak ada. Tapi akad nikah dah. Dan nikah dia tu syarat dia sah. Kalau tak sah, main tak ada wali, tak ada saksi berapa, tak boleh juga. Style wak mudah hidup tengah benda tu. Seperti mana ada yang berlaku tempat kita. Tak boleh lah kata. Syarat dia menikah dia ni sah. Syarat pernikahan dia ni sah. Namun menikah lama dah beranak pinak, rupanya adik-beradik susu. Apa lagu mana? Hak tak tahu cerita ni. Sebab keluarga 69 nak kata gua ni. Mana? Balik gue habis. Tak nak sabarlah dengan zaman kita lah ni dak. Mungkin hari tu mungkin boleh berlaku. Dak. Hari tu mungkin boleh berlaku. Baik. Maknanya sini suami maknanya tidak kena berusing. Nombor 9. Nombor 10. Siapa dia? Orang yang memerdekakan hamba. Cuma lah ni tak ada. Orang yang memerdekakan hamba. Maka mereka adalah golongan asabah kerana diri sendiri.
Sebab dia ni yang membebaskan hamba. Mati je bekas hamba tadi menyebabkan harta dia ni dia dapat. Dia boleh asabah. Nanti kita akan ke depan sikit lagi. Dah tuan kita dia rinci ke satu persatu. Cuma mana dia ni boleh. Baik. Jika kita ingin menghitung mereka satu persatu, kalau kita nak kira soso ni, mereka boleh dibahagikan kepada 15 bahagian. Iaitu ataupun 15 golongan. Ini kerana golongan kelima mengandungi 3 pecahan. Golongan kelima ada 3 pecahan. Golongan keenam ada 2 pecahan. Golongan yang ketujuh ada 2 pecahan. Golongan ketujuh ada 2 pecahan. Dan golongan ke-8 ada juga 2 pecahan. Jadi semua sekali 15. Semua sekali. Baik. Imam Ar-Rahabi merungkaikan permasalahan ini di dalam bait syair Al-Rahabiyah yang dikarangnya. Pewaris lelaki ada 10. Mereka ini semuanya diketahui umum. Ibn al-Ibn dan Ibnul Ibn dan juga wa in'ala ke bawah. Maknanya anak, cucu, alah bawah. Al-Ab, ayah, Al-Jad, tu, wa in'ala dan seterusnya alah kata. Al-Akh min ayyi jihah, maknanya adik-beradik jatah daripada mana-mana kedudukan, tak kira. Kemudian Al-Quran telah menetapkan hak mereka di dalam Al-Quran. Ibnul Akh yang dihubung kaitkan dengan bapa, maknanya anak saudara kita. Maka dengarlah ungkapan yang bukannya dusta ini. Al-Am dan juga Ibnul Am minal Ab, pak saudara, dan juga anak pak saudara iaitu sepupu dari sebelah bapa. Bersyukurlah kepada pemberi penjelasan dan ingatan. Yang terakhir al-Zawj, iaitu suami, dan orang yang memerdekakan hamba yang memiliki walad, maknanya yang memiliki hamba, perhambaan. Maka demikianlah semua lelaki ini. Maknanya kalau kita nak mudah sebenarnya kena ngapa dia punya bait lah. Kalau disebut ni daripada bait dia, berkenaan dengan siapakah di kalangan lelaki yang kita kata sini boleh mewarisi harta pusaka tadi. Baik, hak ni secara kita kata sini secara umum dulu. Sebab di sana ada juga halangan-halangan walaupun pada asalnya ada dalam senara. Walaupun ada dalam senara, ada juga disebab terhalang. Baik. Kemudian yang seterusnya, selesailah kita berkenaan dengan lelaki-lelaki yang dapat mewarisi harta pusaka. Yang seterusnya, perempuan yang boleh mewarisi harta. Perempuan yang boleh mewarisi harta iaitu melalui hubungan keturunan, perkahwinan dan perhambaan. Secara ringkasnya dapat disimpulkan, hak ni dibawa kita ni habis ringkas dah ni. Dah, habis ringkas dah ni. Dah. Dapat disimpulkan kepada 7 ataupun 10 jika diperinci. Yang pertama iaitu anak perempuan, bint. Dah, bint, anak tina. Kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki, iaitu bintu ibn dan ke bawah. Ketiga, ibu iaitu al-um. Mak ada gia, dan mak ada gia. Kadang-kadang orang kita ni dia bahasa pelik. Tadi kalau kita tengok nombor 3 hak jatuh tadi, siapa dia tu? Bapa, al-ab. Bila anak mati, maka ayah berhak terima. Jadi kadang-kadang orang pelik, boleh ke ayah? Ke ayah je saruh kita selama kena bertugani dan sebagainya. Tanya ambil hak ayah sedap. Mana? Ada. Tanya ayah tak ada, sedap ambil lagi kita. Apa tanya ayah tak ada? Tanya kita tak ada. Ada gi ayahnya. Ada. Jangan tahu gadas saja. Ada. Gi ayah tak ada. Dan gi ayah tu ada. Baik. Nombor 3 al-um iaitu ibu. Yang keempat nenek daripada sebelah ibu ataupun bapa. Dipanggil al-jaddah minal um au ab.
Maknanya nenek baik alik mak ataupun baik alik ayah. Nombor 5, saudara perempuan. Saudara ni maknanya adik-beradik puan lah. Al-ukht. Dia disebut al-ukht, iaitu adik-beradik puan. Daripada mana-mana kedudukan. Sama ada seibu sebapa dipanggil syaqiqah. Hak tadi seibu bapa dipanggil jatah, syaqiq. Kalau puan dia kena tambah tabulat. Jadi syaqiqah. Baik. Atau sebapa, iaitu lil ab atau li ab, atau seibu li maknanya tiga-tiga boleh. Baik seibu sebapa, baik li ayah saja, ataupun baik alik ibu. Baik. Sama ada sayah ataupun semua. Nombor 6, isteri ataupun isteri-isteri. Tengoklah kalau ramai pada isteri seorang. Kalau zaujat, zaujat ni jamu. Jadi kena bini ramai dulu. Kau buat tak? Ada. Kalau bini seorang, zaujah. Ada. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-7, iaitu perempuan yang memerdekakan hamba. Maknanya tidak kata orang jatuh saja bebas hamba ni, orang puas ada juga. Enggak ada banyak pitih. Sebab orang bebas hamba ni orang ada pitih. Lagu mana kita nak bebas kalau kita tak ada pitih? Tak. Kalau kita tak ada gapo-gapo, la yu'ti. Lagu mana kita nak beri kat orang? Tak boleh nak beri. Maknanya dia kaya lah ni. Imam Al-Rahabi mengarang syair Al-Rahabiyah sebagaimana berikut. Perempuan yang mewarisi pusaka ada 7. Syarak tidak memberi selain daripada 7 perempuan ini. Al-bint, bintu ibn, dan al-um yang pengasih. Maknanya sini anak puan, cucu puan, dan juga mak yang pengasih. Betul lah, mak ni memang pengasih lah kepada anak-anak. Ni tuan kita kita kata sini kepada kitab Rahabiyah ni, maknanya dia nak cerita lagu ning lah. Kita kata sini sifat yang dimiliki oleh para ibu. Dia sifat yang dimiliki oleh para ibu. Betul lah mak ni walaupun anak ramah, kecek dengan anak beralu. Tak, kecek dengan anak memang beralu. Belah mana penat, belah mana letih. Tapi nak kecek kata-kata yang supaya anak ni terasa serati, payah. Walaupun ada tapi tak ramah. Mak. Tapi kadang-kadang kita ni mak tanya molek makan dah ke? Allah tanya makan sokmu. Besar dah ni. Jangan. Nak ada sifat super mak ni, Allah nak cari 10 hari anak seorang ada wah lagu tu. Nak boleh ketemu. Nak sehari 2 ni orang kita ni kalau jawab sedap kau mak dia kau suka orang. Dia jadi tabiat tu. Kecek tak comel dengan mak orang lain dia suka. Jadi maknanya tu kita kepada Ar-Rahabiyah ni, atau sebahagian sebut Ar-Rahbiyah, maknanya dia sebut sini ni supaya biarlah ada berasa di lubuk hati kita. Cara belah mana kita ni, besar mana, mengaji tinggi mana, pandai setara mana, harta banyak mana, jagalah perasaan mak ayah. Sebab tu dalam Quran sendiri pun Allah larang kita ni betul mak ayah. Kata pun tak boleh. Lebih-lebih lagi mak ayah ni masa tua. Dok, kita ni kalau umur 20 jiwa lain, umur 30 lagu lain pula. Alah ketua 40, 50, 60, sensitif dia tu berat lagi. Orang tua tu ngaju sama, bahasa dia dah muka demo muda. Demo tua sekali kita tahu. Lagu mana perasaan kita ni cepatnya berserati. Jadi Allah cerita, fala taqul lahum uff. Allah larang kita duk kata lagu tu pada mak ayah kerana jiwa mereka sensitif pada usia tu. Kita boleh kata learning, moga kita tak lalu lagi. Bila kita tua, lagu ni rupanya perasaan mak dulu masa hamba kecek. Baru terasa. Jadi sini nak cerita betapa tuan kita ni, hak lain tu dia tak sebut. Lalu al-um yang pengasih. Dia nak cerita. Belah mana anak sekalipun jahat ke bergata-bergata ni, jiwa mak ni memang jiwa pengasih terhadap anak-anak. Tak kira lagu mana sekalipun anak.
Anak hak dihukum gantung dan sebagainya berjerit mak. Walaupun tahu anak dia ni sepatu. Hidup lagi masa tu nya sepatu. Cuma nak oyak berjerit. Mak mana hak tidak sedih. Jadi kita kata sining. Maknanya tu yang kita sebut benda ning supaya kita ni hak mana masih ada mak ayah. Maka supaya kita ni pakat-pakat jaga insya-Allah lebih-lebih lagi tutur kata kita. Baik. Kemudian az-zaujah, al-jaddah dan perempuan, az-zaujah isteri, al-jaddah nenek, nenek lah muda situ. Dan perempuan yang memerdekakan hamba. Al-ukht adik-beradik puan daripada mana-mana kedudukan. Demikianlah diterangkan bilangan mereka. Baik. Untuk yang seterusnya di Jumaat. Lelaki yang boleh mewarisi pusaka jika kesemua waris masih hidup. Hak ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Sebab nampak luanu ni ada kerja buat kita malam ni. Lepas pada semaya Isa berkali ni walaupun pintu tutup ia tak bang tapi tahu. Tok wali lah. Jadi ahli Jumaat daripada makanan kita tak habis baik cukup. Jadi kita kata sini jangan pakat malu sebab golik orang kita ni kalau tak tawar baguslah orang Melayu tak tawar tak kira. Dia tahu dah tak ada dah cepuk orang lain. Siapa baru ni sekali penceramah terpaksa nambah 3 kali sebab nak kurang kuantiti tu. Jadi kita kata sini maka maknanya sudah semaya walaupun AJK tengah semaya sunat kita belagak contoh. Bubuh sendirilah. Ada pakat-pakat ambil jalan ke bedeng. Jalan dah. Jalan dah bedeng ayat tu. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hari Jumaat nampak dah sikit-sikit dah mana hak boleh. Maknanya kita pergi secara umum dulu. Cumanya mengaji kita bab miras ni memang banyak kena mikir sikit. Jadi kita harap maknanya sebab kita tengok hak ramai di Jumaat ni istiqamah mari semaya fardus ini. Jadi kalau kita mari awal contoh ataupun duduk saja ambil balik baca sekali pula. Sebab hak ni memang kena perangat. Hak ni memang kena perangat. Kita nak wis karya ni kita boleh ingat siapa dia hak boleh. 10 ni. Sebab bila ke depan sikit lagi mudah. Sebut tu dia nampak dah. Okey, sekian. Dia ni tak boleh sebab ni. Walaupun asal dia ada tapi ada sebab dia tak boleh. Untuk kita mudah nampak lah ke depan sikit lagi. Jadi hak ni memang agak perlu sedikit banyak murajaah, ulai kaji lah. Duk saja kalau kita tak boleh istilah dalam bahasa Arab tu maknanya kita baca hak Melayu. Supaya kita boleh nampak. Hak mana dipanggil ashabul furud. Maknanya ahli keluarga ia termasuk kita kata sini mereka-mereka yang dapat mewarisi harta secara fardu ni hak mana? Nampak hak umum dulu. Hak penyebab tak boleh tu hak tu biar dulu. Tu kita akan masuk lepas pada ni insya-Allah untuk akhirnya aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.